اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونشره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni untuk permulaan Ustazah nak semak semula yang B dulu. Ada tak? Siapa yang tak ada? Ada? Agak-agak ada tak? Yang ni mukadimah yang paling penting. Kalau budak-budak nak belajar matematik tak ingat sifir, tak tahu sifir, tak ada. Okay. Ini sebab lama dah tinggal kan, jadi yang ni sepatutnya dia duduk di kalau puan-puan nak himpunkan nota tu, nak jilidkan nota tu, yang ni depan sekali lah. Yang ni depan sekali. Kemudian yang kedua depan ialah Allahumma hdini wa saddidni. Allahumma hdini wa saddidni. Belum? Dah? Sudah lepas dulu. Okey. Yang ni yang mula-mula dulu. Kemudian yang kedua tu Allahumma hdini wa saddidni. Ulang kaji yang ni dulu. Yang ni selagi kita tak faham yang ni memang blur lah, blur. Orang panggil blur. Blur. Kenapa macam tu? Kenapa macam ni? Gitu. Ya. Ada dalam tu. Okey. Dah compile ke dalam falsafah. Ada. Kan? Dah combine. Dulu asalnya bagi yang ni. Dulu yang mula-mula dulu. Memang yang ni mula-mula di sini. Lepas tu sebab bila di tempat-tempat lain yang ni kecil kan, kecil. Jadi buatlah yang besar. Yang ni yang baru. Yang besar tu yang baru. Tak kisahlah yang kecil ke yang besar, tapi pentingnya ialah kita amalkan, sebab ia adalah daripada Nabi Muhammad SAW. Ada orang dia tak amal. Ustazah akan main lagi terangkan, tapi dia tak buat. Jadi doa ni buat apa kita belajar kalau kita tak buat? Sebab apa? Sebab dah lah pendek itu. Kemudian ada pula dalam hadis sahih, kita boleh baca masa sujud akhir. Boleh sujud akhir, sebelum salam. Boleh, sangat boleh. Doa untuk anak-anak kita kan. Allahumma hdina wa saddidna. Dengan penghayatan makna dia lah kan, kita tahu makna dia tu. Dina ramai Ustaz dah. Dina ramai, kalau Dini seorang. Dini seorang. Allahumma hdina wa saddidna.
Ni saya, nak kami, gitulah. Dua tu lah yang mula-mula memang Ustazah ulang sebelum ni. Ya, ni. Seorang Allahumma hdini wasaddidni. Kalau ramai Allahumma hdina wasaddidna. Hatta kepada saudara kita pun Ustazah bagi doa ni lah yang paling pendek, yang surah Amal. Hafal dalam kelas, lepas tu amal yang ni, saudara kita. Sebab saudara kita kan, dia basic dia belum dapat banyak lagi. Tapi dengan dunia teknologi maklumat ni kan, dengan dunia gadget ni, macam-macam masuk kan. Jawab untuk orang ni, bulan depan pelajar baru, benda yang sama dia tanya kan. Jadi wajib ihdinas siratal mustaqim dalam Al-Fatihah tu betul lah kan. Tapi itu pun kena diajarkan makna dia kan. Memang kena hayati dalam solat tu, kena satu-satu. Lepas tu yang ni, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus dan tetapkan saya pada jalan yang lurus itu setepat anak panah yang dilepaskan daripada busungnya. Hadis dia panjang lah. Nabi SAW ajarkan kepada sepupunya, menantunya, Khalifah Islam, Khalifah Amirul Mukminin yang keempat kan, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ni dalam hadis-hadis, nanti kita akan jumpa banyak kali hadis ni. Ali bin Abi Thalib ni dia kalau ikutkan macam kalau di kalangan Syiah yang melampau tu, dia memang agungkan Ali ni melampau. Sebagaimana orang-orang Kristian mengagungkan Nabi Isa secara melampau, dan sebagaimana orang-orang Sufi memuja Nabi Muhammad SAW secara melampau. Kalau yang nak sebut melampau, ingat 3 benda. Satu, Nabi Isa, orang-orang Kristian. Kemudian orang-orang Syiah terhadap Ali, sehingga mereka mengatakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tu salah orang. Sebenarnya nak turunkan kepada Ali. Itu dakwaan mereka. Dahsyat dakwaan mereka. Ada yang memuja sampai peringkat Tuhan, yang dulu macam Nabi Isa kan, orang Kristian. Kemudian dia di kalangan golongan Sufi yang memuja Nabi Muhammad SAW. 3 tu kena ingat. Orang yang puja orang dalam kalangan dikatakan umat Islam, tapi tak benar kan? Tak benar. Kalau itu Kristian kan. Yang 2 lagi ni Syiah kepada Ali. Kemudian orang Islam sendiri yang dikatakan Islam tapi memuja Nabi Muhammad SAW, sama level dengan Tuhan. Salah satu yang memang kita boleh dengar sendiri ialah ni, samakan Nabi Allah itu Muhammad itu Allah kan. Banyak lagi yang lain dalam syair-syair kan, syair-syair dipuja Nabi Muhammad SAW. Kemudian banyak lagi lah dengan sebab-sebab falsafah dan sebagainya. Jadi oleh kerana benda-benda macam tu banyak masuk kan, jadi pentinglah Allahumma hdini wasaddidni, doa tu. Kalau dulu nak jumpa ajaran-ajaran ni, dia kena pergi ke kelas-kelas lah kan. Kalau ajaran yang salah pun jumpa kan, gerakan di bawah tanah ke apa ke. Sekarang tak perlu. Semua dah, orang ni dia tengok yang likes banyak kan, senang, tak payah fikir. Yang like banyak, yang dapat likes banyak tu, itulah bagi mereka yang betul kan. Macam tu. Tapi dalam ajaran kita ni, dalam agama Islam ni, sebab tu dah antara hikmahnya dalam setiap solat tu ihdinas siratal mustaqim tu jadi wajib. Kemudian Nabi SAW ni, Allahumma hdini wasaddidni, dalam hadis Sahih Muslim tu diajarkan kepada Ali. Ali ni yang dekat lagi dengan dia, menantu, sepupu kan, khalifah umat Islam, tapi diajarkan doa yang ni. Sebab apa? Kadang-kadang dalam kita nak buat keputusan, kena perlu petunjuk daripada Allah kan.
nak berurusan dengan orang ni macam mana, orang ni macam mana. Kemudian Ali bin Abi Talib ni, kalau dalam hadis-hadis Riyadhus Shalihin ni, diiktiraf dia cintakan Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul cintakan dia. Ali bin Abi Talib, orang yang dicintai Allah dan Rasul, diiktiraf oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah daripada wahyu, kan? Nah, Ali bin Abi Talib ni, dia cinta kepada Allah dan Rasul, Allah dan Rasul pun sayang kepada dia. Nak cari mana lagi pengiktirafan ni? Cok bohong. Tapi apa yang diajarkan kepada Ali bin Abi Talib? Tak, dengan doa daripada wahyu juga. Kita ni lagilah tak ada cok bohong kita ni. Siapa ada cok bohong? Kan tak ada lah, kan, lagilah penting. Jadi sangat, sebab itu antara sebab Ustazah memang sangat pentingkan doa-doa ni. Sebab apa? Sebab kita macam botol kosong ni, macam botol kosong, kan. Kalau tak isi dengan air jernih, diisi juga dengan air sedut ke, air sirap ke, kan. Sebab apa? Kita nak, fitrah kita nak berdoa. Sebab itu kita dapati perempuan kat lain lah, kat mana-mana lah, yang pergi ke kelas ni, dia memang nak amalkan doa-doa, selalu minta doa-doa. Apa doa yang saya boleh amalkan? Kalau kita tak bagi yang sahih, confirm dia akan datang yang tidak sahih. Kalau tidak menghayati selawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berlambat-lambat lagi selawat-selawat lain yang kadang-kadang tu ada unsur melampau pujaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kena isi dengan perkara-perkara yang jernih. Basicnya doa, kemudian yang ni asas ni. Ini yang asas ni, macam sifat. Mula-mula sekali kita kena tahu sumber agama kita. Sumber agama kita sumber agama kita ni, ulangan ni penting. Sumber agama kita. Daripada mana sumber agama kita? Daripada penceramah agama ke? Daripada ustaz-ustazah ke? Daripada pihak pemerintah ke? Daripada mana agama kita? Agama Islam. Daripada Allah. Lepas tu, siapa yang pernah jumpa Allah macam mana? Allah tu Rabbul Alamin menyampaikan mesej kepada kita. Dia sampaikan kepada Rasul-Rasul sejak daripada dulu lagi, kan? Sejak daripada dulu lagi, sejak daripada Allah SWT cipta langit dan bumi dan menghantar turun Nabi Adam alaihissalam. Tapi tempoh dalam hadis juga diberitahu kepada kita, tempoh daripada Nabi Adam sehinggalah umat Islam ni terseleweng daripada menyembah Allah, tempohnya 1000 tahun. 1000 tahun tu kalau kita nak anggarkan masa dulu lama, masa sekarang sekejap je. Kalau macam tu lagi lama lah, dulu 1000 tahun. Kan sekarang ni sekejap kan. Ni nak habis dah bulan 1 2024. Berapa hari bulan ni? 19. Jadi masa terlalu sekejap. Jadi kalau dulu maksudnya tempoh tu jadi 1000 tahun sejak diturunkan Nabi Adam, semua tu menyembah Allah. Selepas itu barulah mula penyelewengan. Sebab apa mula-mula ada penyelewengan? Macam mana syaitan mula? Syaitan lah tu, kan dia dah berjanji di hadapan Allah SWT nak menyesatkan manusia. Macam mana mulanya? Mulanya kat mana? Orang soleh itu dalam surah Nuh. Daripada orang soleh yang mati, cuba buka surah Nuh. Ah, 571, tengok ayat-ayat yang akhir tu. 571, muka surat 571. Tengok
ayat 21. Ayat 21. Ayat-ayat yang sebelum tu Nabi Nuh ni, cerita ayat surah Nuh ni menceritakan tentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian diceritakan tentang dialog dakwah lah Nabi Nuh, macam mana Nabi Nuh dakwah kepada kaum dia dan macam mana maklum balas, feedback yang diterima. Akhirnya ayat 21 ni antaranya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Puan-puan tengok tu, ayat 21, Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata, ini doa Nabi Nuh, Rabbi innahum asawni, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menderhaka kepadaku. Sebab Nabi Nuh yang ayat-ayat sebelum ni dia ajak kaum dia beriman kepada Allah kan, menyembah Allah, jangan syirikkan Allah. Mintalah istighfar, minta ampun kepada Allah dan sebagainya. Tapi mereka, aksi mereka macam mana? Tutup lubang telinga dengan jari-jari mereka, buat gini depan-depan. Depan-depan Nabi Nuh, tutup jari mereka. Lepas tu ambil kain, tutup muka. Tak nak dengar. Itu perbuatan apa ni yang kita belajar dalam surah apa? Apa tu, wailul likulli humazatin lumazah, mencerca dengan perbuatan, mencerca, menghina, mengutuk ni ada dua jenis, satu dengan perbuatan, satu dengan perkataan. Dia bukan dengan perkataan sahaja, dia dengan perbuatan sekali. Itu kaum Nabi Nuh. Jadi ini terus Nabi Nuh doa terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka telah derhaka kepadaku dan mereka telah menurut orang yang harta bendanya dan anak pinaknya tidak menambahinya melainkan kerugian di akhirat kelak. Kemudian ayat yang kedua, 22, wa makaru makran kubbara, dan mereka telah menjalankan tipu daya dengan merancangkan rancangan yang amat besar jahatnya untuk menentang seruanku. Biasalah tu. Biasalah. Gitu. Dia bukan sekadar tak nak dengar, tapi lawan sungguh kan. Nak menyekat. Kemudian ayat 23, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan ketua-ketua mereka menghasut dengan berkata, terhasut ni orang-orang yang didakwah kepada oleh Nabi Nuh alaihissalam. Satu pihak ajak kepada kebenaran, satu pihak jangan ikut, jangan tinggalkan apa yang kita amalkan sebelum ni. Jangan kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, terutama penyembahan, tengok dia terjemahkan tidak tu, Wat, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nas. Itu asalnya siapa tu? Asalnya orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Lepas tu bila meninggal dunia, mereka pun buatlah, kita kata, mula-mula dipuja lah, maknanya dikubur lah kan. Akhir-akhir sekali bina patung. Itulah penyembahan patung yang pertama. Asalnya patung orang soleh. Asalnya. Jadi begitulah. Kalau macam Sahih Bukhari tu, Sahih Bukhari kan selalu kita sebut Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sumber hadis kita kan. Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu dia bagus lah kan, memang bagus lah pasal kitab dia tu yang tersahih, yang paling sahih selepas daripada Al-Quran. Tapi penyusun dia tu matilah sebab dia orang. Dia manusia mati. Dipuja kuburnya. Walaupun tuannya bukan subuh macam tu. Macamlah juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Dia ajarkan kita supaya tauhidkan Allah. Kan?
solat, mendirikan solat, kan, menunaikan zakat tu dalam surah Maryam kan. Syariat dia ketika itulah. Tapi akhirnya pengikut-pengikut yang mendakwa ikut Nabi Isa akhirnya menuhankan dia. Mendakwa klaim sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi Isa AS. Jadi begitulah juga dengan buat suap Yahud yang Nas ini orang soleh. Bila melampau jadi macam tu lah. Macamlah orang kalau kita kata di kalangan umat Islam kan, yang kata sebagai umat, mengaku sebagai umat Islam, tapi melampau terhadap Nabi Muhammad SAW, menganggap Nabi Muhammad itu jelmaan Allah, tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai buat ajaran begitu di tempat kita ni, Nabi Muhammad itu bukan jelmaan Allah, kan? Dalam nafas-nafas doa, dalam hadis-hadis abduhu wa rasuluh, kan, hamba dia dan utusannya, hamba Allah. Ada yang tiba-tiba nak juga Nabi Muhammad tu dibuat daripada cahaya. Dia ada buat ayah. Dia ada bapa saudara. Macam mana dia seorang tiba-tiba dibuat daripada cahaya? Ana basyarun mithlukum kan dalam surah Al-Kahfi. Jadi macam tu. Jadi balik kepada yang ni. Bila ada penyelewengan kan Allah SWT menurunkan Nabi Adam AS. Bila ada penyelewengan, diutuskan lagi Nabi Nuh AS. Untuk Nabi Adam AS diturunkan juga wahyu, tapi lebih kepada wahyu untuk mengendalikan kehidupan. Pasal dia orang pertama kan, macam mana nak ni, begitu. Konflik anak Adam itu, dua anak Adam itu belum lagi kepada peringkat penyembah berhala, tapi kepada melibatkan pertumpahan darah, hasad dan itu pun hasutan syaitan. Mula-mula sikit-sikit dulu. Akhir lama, dah 1000 tahun barulah muncul penyembahan berhala. Jadi Nabi Nuh AS itu yang diturunkan kepadanya itu adalah wahyu daripada Allah. Wahyu. Jadi wahyu ni kalau kita nak katakan agama Islam tu agama semua para rasul lah. Kan, akidah basic sama sahaja. Cuma syariat tu sedikit berbeza di antara satu sama lain. Yang kita tahu puasa tetap ada. Puasa daripada dulu lagi. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kan? Lepas tu solat pun begitu juga. Solat Nabi Isa, solat macam Nabi Muhammad SAW, sujud ke tanah. Kan? Sujud. Sujud. Antara puan. Sebab tu ada orang Kristian yang memeluk Islam. Sebab apa? Sebab dia tengok, saya tak bagi lagi kepada puan video tu kan. Mungkin puan dah tengok. Dia masuk memeluk Islam sebab apa? Sebab dia dapati dia ni baca Bible, dia baca Bible. Dia Kristian yang baca Bible. Jadi dia sendiri orang Kristian, dia solat macam mana orang Kristian sekarang? Dia berdiri kan? Ada sujud macam kita? Tak ada kan? Just doa kan? Gitu je kan? Tapi dia baca Bible, Nabi Isa sujud ke tanah. Jadi bila dia berkawan dengan orang Muslim, nama apa dah ketika tu, tak ingat dah nama apa. Kawan dia tak disebutkan, orang Bosnia. Kawan dia yang Bosnia ni, dia anak muda kan, hoha-hoha, main sukan semua. Tapi kelebihan kawan Muslim ni, dia tak tinggalkan solat. Kawan baik, jadi kalau masa pergi outing ke apa-apa lah kan, dia kena tunggulah kawan dia nak solat ni. Sebab kawan baik. Jadi dia kata, kawan dia ni solat macam Nabi Isa yang dia beritahu dalam Bible. Sedangkan dia orang Kristian tak solat macam Nabi Isa. Itu antara dipanggil apa ni? Cetusan hidayah. Selepas daripada itulah macam-macam lagi. Jadi nak bagi tahu solat sebagaimana yang disebut dalam surah Maryam itu, kan Nabi Isa dia bagi tahu sejak daripada dilahirkan kan. Kan Nabi Isa boleh bercakap pasal baby tu kan? Dia beritahu, dia diperintahkan untuk menaikkan solat, menaikkan zakat, buat baik kepada mak dia. Gitu. Solat, zakat tu telah maksudnya Islam tu agama semua para rasul. Cuma
Cara pelaksanaan tu berbeza lah sikit-sikit. Gitu. Jadi agama kita ni daripada mana? Daripada wahyu. Pun ada ke? Ada. Ada. Wahyu ni apa dia? Wahyu? Wahyu. Wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Lepas tu dia mana ada wahyu sekarang ni? Sekarang ni wahyu kat mana? Ada. Oh, belum ada. Okay. Siapa lagi yang tak ada? Belakang-belakang? Ada? Ada yang tak ada? Ada. Wahyu Al-Quran. Al-Quran. Tapi Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, dia bukan baca Al-Quran sahaja kepada sahabat-sahabat Nabi. Dia terangkan Al-Quran tu. Dia terangkan Al-Quran tu kepada sahabat-sahabat Nabi. Kita nak cari salat zuhur 4 rakaat dalam Al-Quran. Tengok dalam surah apa? Ayat berapa ada? Tak ada lah, tak ada. Lepas tu, tapi tunaikan solat tu ada. Perintah menunaikan solat dalam Al-Quran tu ada. Kan? Macam mana? Ada basic-basic dalam Al-Quran. Tapi penerangan lanjut tu, itulah Allah SWT utuskan Rasulullah, utusan Allah untuk menerangkan Al-Quran. Kalau Al-Quran ni tak payah diterangkan, semua betul dalam Al-Quran tu, semua kita semua pandai nak merujuk Al-Quran, maka Al-Quran tu diturunkan di atas bukit sana, semua orang boleh diambil, buat kopi, hard kopi. Faham sendiri. Macam tu? Macam tu kan? Tidak. Al-Quran malah tidak turun kepada kita 30 juzuk straight, 114 surah sekaligus. Tidak. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu secara berdikit-dikit, beransur-ansur. Mengikut situasi yang ada ketika itu, mengikut soalan yang dikemukakan, mengikut masalah yang melanda ketika itu. Turun sikit-sikit. Jadi puan-puan, sahabat-sahabat Nabi ni, Al-Quran ni dia jadi orang kata panggil jeligo. Tahu jeligo? Jeligo. Terkadang orang jeligo. Sebatilah. Pasal masalah kita turun kepada kita. Dia rasa sangat hebat. Kan? Lepas tu lama-lama turun pulak. Macam tu. Lain dah kita dapat semua. Lepas tu baca dah lah tak faham dah. Dah jadi ke mana gitu lah sebabnya. Lepas tu sahabat ni dia dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi dapat wahyu pun dia tengok sendiri macam mana gitu. Tapi wahyu yang diturunkan nak bagi tahu, dia bukan sekaligus dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bukan turun sebiji begitu. Kita boleh ambil, pakat ambil, buat kopi. Tidak. Situ dulu kena faham ya, agama kita ni sumbernya daripada wahyu. Jadi kalau kita tak tahu agama kita ni datang daripada sumbernya wahyu daripada Al-Quran, maka kita akan belajar mengaji Al-Quran tu sekadar nak dapat pahala belajar Al-Quran dah. Pahala baca saja. Tapi kita tak baca. Kita tak belajar dia punya message yang ada dalam Al-Quran. Gitu. Akidah apa yang apa yang disebut dalam Al-Quran? Kalau kita wuduk, mana ayat yang sebut tentang wuduk dalam Al-Quran? Lain puan-puan, feel dia lain. Kita belajar hukum terus dengan kita tengok, Allah SWT sebut siku kita dalam Al-Quran. Tumit kita dalam tumit apa? Combine buku lagi. Macam tu. Basic di situ. Jadi agama Islam ni asalnya daripada wahyu. Yang pertama Al-Quran. Kemudian Ustazah nak perempuan buka ayat ni. Hari ni hari Jumaat. Tengok surah Al-Jumaat. Ayat 2. Surah Al-Jumaat ayat 2. Buka surat 553. 553. Ayat 2.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah siapa ini? Allah yang telah memutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummi seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang utuskan rasul, utusan Allah dalam kalangan orang-orang Arab dari bangsa mereka sendiri. Orang Arab, apa tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Bila ayat-ayat Allah turun, ayat Al-Quran turun, Nabi Muhammad SAW bacakanlah kepada para sahabat. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka daripada i'tiqad yang sesat. Membersihkan mereka, membersihkan jiwa mereka. Asalnya orang-orang Arab ini sembah apa? Sembah apa? Berhala. Berhala. Yang kita duduk di Mekah tu kan, sampai-sampai di Mekah tu apa yang kita ingat mula-mula? Siapa yang nak pergi buat umrah kan, yang nak pergi haji ke tahun ni, sampai-sampai tu banyak benda yang kita boleh ingat tentang nas-nas ni. Nombor satu sekali, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan? Allah memelihara Kaabah tu zaman dulu dengan menghantar burung yang berbondong-bondong. Ketika Abraham membawa tentera yang bergajah. Gajah tu ada kata seekor, ada kata ramah. Tak apalah yang tu, tapi gajah confirm ada. Kan? Tengok Allah selamatkan sampai sekarang, sampai hari kiamat. Kemudian apa lagi yang kita ingat? Ketika Nabi SAW membuka kota Mekah, tahun Fatuhu Makkah, ketika tu puan, sekitar Kaabah tu, ketika Nabi Muhammad menawar Mekah ketika tu ada 360 itu berhala. 360 berhala di sekitar Kaabah. Tempat kita tahu adalah kan sekitar Kaabah. 360. Banyak 360. Kalau 36 pun dah banyak. Tempat bukan luas sangat kan? 360. Macam mana boleh? Kenapa banyak? Kenapa banyak kan? Kenapa banyak? Itu kenapa tak apalah. 310 ni sebab apa? Sebab dua sebab. Satu, orang Arab ni banyak kabilah. Kalau macam tempat kita kan, orang Perak ada berhala dia. Kan? Orang KL ada berhala dia. Kan? Orang Sabah ada berhala dia. Contoh katakan. Itulah kabilah. Kabilah Arab ni banyak lah. Kita tak ada kabilah kan. Kita kata negeri lah. Contoh-contoh. Lepas tu, satu sebab banyak kabilah ada Tuhan masing-masing. Ada berhala masing-masing. Kemudian yang kedua, kenapa banyak? Satu kabilah ni pula dia ada banyak Tuhan sebab setiap Tuhan ada fungsi dia. Kalau nak minta kaya, Tuhan berhala A. Nak minta anak, berhala B. Nak minta hujan, berhala C. Jadi semakin banyak. Gitu. Tanya saudara kita kan, dulu kat rumah ada berapa? Ada berapa berhala patung? Cakap kat rumah dia ada 5. Kenapa 5? Satu minta kaya, satu minta anak. Kan? Gitu. Kita qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tuhan kita satu tu. Nak minta apa-apa, dialah tempat terpuan hajat. Gitu. Itu sebabnya penting tu surah Al-Ikhlas. Dia menafikan semua, tolak tepi. Habis 360 berhala tu. Satu saja. Apa? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Kan sembahlah Tuhan kami alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang beri makan, yang menghilangkan kelaparan kamu dan mengamankan kamu daripada ketakutan. Tauhid. Tauhid. Jadi balik ayat 2 surah Al-Jumu'ah. Apa tujuan? Apa tugas Nabi Muhammad SAW membacakan ayat Al-Quran? Ayat Al-Quran wahyu ni kan? Al-Quran. Lepas tu dia baca. Lepas tu bukan baca saja, dia membersihkan iktifad yang salah. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan mereka
kitab Al-Quran. Dia bukan baca saja, dia ajarkan makna-makna. Apa tuntutan ayat, apa yang dikehendaki oleh ayat Al-Quran. How to nak buat tu. How to practice. Apa yang Allah SWT perintahkan. Aqimus salat, dirikanlah salat. Macam mana? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu sembahyanglah sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Allah SWT dalam Al-Quran, aqimus salat, dirikanlah salat. Nabi bagi tahu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi tujuan Allah SWT utuskan Nabi Muhammad untuk menunjukkan praktikal perintah Allah itu macam mana. Sebab itu bila kita memeluk Islam, bila kita memeluk Islam, dan kita memang selalu diperintahkan untuk mengulangi syahadah. Ulang ikrar kita tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang pasti saya sembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan saya bersaksi, saya betul-betul percaya, saya yakin, saya ikrar bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nak tauhidkan Allah kena tengok macam mana Nabi Muhammad SAW buat. Nak ibadah kepada Allah SWT kena tengok macam mana Nabi Muhammad buat. Nak takut kepada Allah kena tengok. Orang yang paling atqakum, maknanya orang yang paling memelihara diri daripada kemurkaan Allah, Nabi Muhammad lah. Paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah, Nabi Muhammad lah. Paling dekat dengan Allah, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu wali Allah lah. Dia cari lagi wali-wali lain. Nabi Muhammad lah orang yang paling dekat dengan Allah. Yang kedua golongan yang kedua lepas daripada Nabi Muhammad, Rasul-Rasul Ulul Azmi. Ni Nabi Nuh tadi kan? Nabi Nuh tadi tu wali Allah lah tu. Tak payah dah cari wali-wali lain. Cari juga wali-wali lain. Pergi mengembara ke mana-mana, cari kubur-kubur wali. Buat benda. Buat apa? Mana buat apa? Tak tahu kan? Jadi ni Nabi SAW tinggalkan ajaran ni, ajaran panduan hidup kita ni. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dia mengajarkan Al-Quran. Dan hikmah tu kita ambil dengan pengertian hadis lah. Pengetahuan yang benar. Solat jemaah macam mana Nabi buat? Kan? Solat malam yang mana Nabi buat? Gitu. Jadi wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka Alkitab, iaitu Al-Quran. Jadi sebab itu bila kita baca Al-Quran, kita nak baca Al-Quran, nak faham Al-Quran, kita kena tengok yang satu basic ni, yang basic. Ayat Al-Quran diterjemahkan, diterangkan oleh ayat Al-Quran yang lain. Kan? Kasih ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Kena tengok ayat Al-Quran lain, menerangkan macam tu. Maksudnya puan, contoh ayat 2 surah Al-Jumu'ah. Kita tengok ayat lain yang menerangkan. Kalau dia tak komplit, kita tengok ayat lain yang menerangkan. Oh, ada jawapannya dalam ayat lain. Gitu. Yang kedua, kita tengok hadis. Kita tengok hadis. Dia berkaitan dengan ayat tersebut. Sebab apa? Sebab hadis adalah penjelas kepada Al-Quran ni. Wahyu ni. Jadi wahyu ni, sumber agama kita datang daripada wahyu. Wahyu ni apa dia dalam bentuk sekarang yang kita boleh pegang. Ajaran wahyu tu ada simpan kat mana? Dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Tu buat titik-titik tu nak suruh tulis sendiri. Bila tulis sendiri, puan-puan lebih ingat. Memang sengaja buat titik-titik tu. Dapat tengok kosong, dia tak tulis lagi. Tulis sekarang. Gitu. Wahyu tu apa dia? Al-Quran dan hadis. Jadi hadis tu tulis dalam kurungan. Hadis adalah penjelas kepada Al-Quran. Hadis dia penjelas kepada Al-Quran. Melimpah ruah. Yang ni jadi melimpah ruah. Sebab yang ni dah terangkan banyak. Sampai dipanggil apa ni? Kusang dah sampai. Tak apa, yang ni bagus. Benar-benar. Dah penuh tak apa. Yang ni memang Ustazah sebut, Ustazah nak ulang hari ni. Memang nak ulang hari ni. Siapa yang tak penuh tu, tolong tulis.
teks. Jam-jam tu. Nanti pun dah penuh ni, tengok tu. Bagus. Itulah sebab nak ulang. Bagus. Itu soalan yang bagus. Baru saja nak sebut ni. Jadi wahyu kan. Tulis dulu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Kita sampai kat mana hadis tadi ni? Hadis tu sebab Allah turunkan wahyu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tadi kan? Fungsi Nabi Muhammad SAW. Sumber agama Islam kita ni nak sumber di sini, nak ringkaskan. Bahawa ni tak ada cerita dah Allah dan Rasul. Cerita tentang pembahagian Islam ni pula. Atas ni biasa selalu. Allah dan Rasul. Jadi kalau kita letak Al-Quran saja, Al-Quran tu nak faham macam mana? Tak boleh. Nak faham sendiri Al-Quran tanpa bantuan ayat yang lain, tanpa bantuan hadis, tak boleh. Dia jadi tak berada pada jalan yang lurus. Kalau kita sebut asyhadu an la ilaha illallah sahaja tanpa menyebut Nabi Muhammad, tak boleh. Tak boleh. Kita wajib ikut Nabi Muhammad SAW. Nak ikut kat mana dulu? Kat mana? Baca Al-Quran tu biar ikut kefahaman Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Jumu'ah ayat 2 tadi, Allah bagi tahu kan, Nabi Muhammad tu tugasnya bacakan ayat Al-Quran, bersihkan etika yang sesat, kemudian mengajar, ajarkan makna ayat Al-Quran. Wal hikmah tu ambil hadis dari sudut yang lebih mendalam. Daripada etika yang sesat. Yes. Kan kita dah bincang dulu. Siapa tulis wahyu adalah message. Wahyu ni apa dia dalam bahasa kita? Message. Message. Kalau terang kepada saudara kita, wahyu dia pun tengok, saudara-saudara tengok dia. Apa makna wahyu? Dia kena tulis kita tahu message. Macam tu. Jadi bila kita sebut wahyu, wahyu Allah turunkan Al-Quran. Tapi bila sebut hadis, hadis tu wahyu ke? Hadis tu wahyu ke? Macam dalam ayat 2 surah Al-Jumu'ah tu tak jelas dia wahyu kan. Okey, sekarang kita buka surah apa dia? Surah tu Najmi. Bukan surat berapa? Suratul Najmi. Suratul Najmi. Ayat, bukan surat 526. 526. Ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Surat An-Najm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat ni. Jelas, muka surat 526. 526 ayat 3 dan 4. Kita baca daripada ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Demi bintang semasa ia menjunam, madalla sahibukum wa maghawa, rakan kamu Nabi Muhammad yang kamu tuduh dengan berbagai tuduhan itu, tidaklah dia menyeleweng dari jalan yang benar dan dia tidak pula sesat dengan kepercayaan yang salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia, iaitu Nabi Muhammad, tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri, menurut hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad tu dia cakap bukan ikut hawa nafsu, anil hawa, ikut kehendak dia sendiri, bukan. Wama tu tidak dan tidak. In huwa illa wahyun yuha. Segala yang diperkatakannya itu sama ada Al-Quran ataupun hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi
Puan yang bertanya tadi, tulis di sini, wahyu, Al-Quran hadis, dalam kurungan suratul Najmi ayat 3, 4. In huwa illa wahyu yuha. Dia semua dia cakap kan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu sembahyanglah sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Saja-saja dia nak suruh ikut dia je. Bukan. Itu adalah perintah daripada Allah kan. Gitu. Nabi SAW bagi tahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, hendaklah bercakap yang baik-baik, aw liyasmut, ataupun diam saja. Tak ada benda yang elok di dalam perkiraan agama, diam saja. Itu yang lebih baik. Ya? Bagi ayat 10 hingga 11. Apa dia? Apa dia? Ayat mana? Ayat apa? Surah Al-Najmi. Ayat 10 hingga 3, 4. 3, 4. 10 dan 11 dia ikut saja bagi itu. 10 dengan 11 tu saja bagi itu. 10 dan 11. Dalil. Yang tu yang 10 dengan 11. Yang tu yang lain. Yang tu kita bincangkan tentang Jibril alaihissalam. Tentang Jibril. Boleh ya Puan? Boleh. Okay. Jadi gini ayat Al-Quran ni, ayat Al-Quran ni dijelaskan oleh hadis. Jadi kalau kita nak faham secara betul ayat Al-Quran ni, kena ikut disiplin dia lah. Kena ikut disiplin dia. Sebab ada banyak ajaran-ajaran yang salah ni dirujuk Al-Quran, tapi salah faham. Salah faham, salah guna ayat Al-Quran. Salah guna ayat Al-Quran. Bila tak ikut disiplin yang betul. Ayat ni pun Ustazah ulang banyak kali. Kita tak boleh nak kata maknanya Al-Quran tu betul, Al-Quran tu betul. Yang lain itu kita tak tahu mana yang betul. Kena tahulah. Sebab apa? Sebab Allah SWT, Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan agama ni dalam keadaan yang mudah, samar. Tak tahu yang mana betul. Yang tu betul juga, yang ni mungkin betul juga. Semua boleh. Tidak, itu. Ada yang sikit-sikit tu berbeza, boleh lah kan. Tapi secara umumnya kena tengok apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita. Barulah kita nampak secara jelas. Secara jelas. Gitu. Contoh apa dia? Siapa ingat? Siapa ada dalam catatan dia? Contoh, bila kita tidak merujuk ajaran sebenar Nabi Muhammad SAW, tidak merujuk hadis-hadis yang sahih, maka ada kemungkinan salah guna ayat, salah faham ayat. Contoh apa dia? Saya bagi. Ada tak kat situ? Tak berapa dengar. Ya? Zikir berdiri duduk sikit. Zikir duduk. Tak boleh pun, memang tak boleh. Tak boleh. Dia memang kena tengok ajaran Nabi sebenar Nabi Muhammad SAW. Ini akibat dia. Tengok ayat apa yang ayat apa tu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Perempuan kalau tak faham basic sini, perempuan boleh ikut ajaran tu. Tengok 191 surah Ali Imran. Muka surat 75. Saya hari ni saya bagi kain. Saya tak bagi ikan. Kelas kita ni kalau boleh bagi kain, saya bagi kain. Kan? Tapi kain tu kita panjang lah, kain pendek-pendek. Boleh memancing kat tepi-tepi, boleh lah. Nak pergi tengah laut tak boleh lah. Kan? Tapi kalau boleh, saya tak bagi ikan saja lah. Sebab perempuan ada masa perempuan tak ada makanan, kena air. Faham tak? Ini antara kainnya. Kain ni.
Kalau bagi ikan baca je lah baca. Dapat sikit-sikit. Hari ni makan ikan seekor, esok 2 ekor. Lusa seekor pula. Kan gitu. Sambil-sambil bagi ikan, bagi kain sikit. Tapi ada pepatah tu, kain sejengkal apa dia? Macam mana kain sejengkal je tak masuk dalam ni? Kalau kain panjang sejengkal, kalau dalam jangan dibuka. Macam mana? Kalau kain panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Tapi kena ingat itulah. Maknanya kita kain tu yang saya bagi tu sejengkal. Yang kain kalau di tengah lautan tu Pakai bukan. ada juga yang lain, tapi kena cari bot dah dulu kan. Bot pergi ke tengah tu barulah boleh mengair. Kalau kain saja nak pergi dengan apa kat tengah tu. Dia kena ada peralatan-peralatan dia. Gitu. Tapi kena ada lah juga kain. Kan kena ada juga. Walaupun pendek sejengkal tak apa. Ni kain ni. Iaitu kalau kita tidak kembali kepada ni kan wahyu, kita tak tahu sumber agama kita, macam mana kita nak tengok? Betul juga kan? Cuba kita tengok. Ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Ini ayat yang selalu Nabi SAW baca bila bangun malam kan. Bangun malam baca ayat ni lah sampai ayat akhir. Baca. Jadi baca tu baca dengan penghayatan lah. Kalau boleh, kalau orang dulu-dulu kan kita punya, ingat rumah nenek dulu kan, kita punya bilik air tu dia macam jemuran gitu di bawah. Jadi berlangitkan bintang, tak ada atap kan. Kan rumah nenek-nenek kita dulu kan. Yang kalau ada atap pun tandas pula. Tandas ada pula atap. Kan tempat membasuh, tempat karai air telaga tu kan. Beratapkan langit kan. Jadi kalau bangun awal pagi ataupun mandi malam-malam tu memang selalu tengok bintang-bintang kan. Jadi kalau macam ni kan kita baca tu, maknanya kita boleh tengoklah kalau tempat kita tu, maknanya kalau kita bangun malam, kita tengok ke langit, kita terasa Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Kan? Berfikir tentang penciptaan langit dan bumi, dan kita kata sebab apa? Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami daripada azab neraka. Rumah kita sekarang ni nak buka grey dulu kan, nak tengok langit, bangun malam contoh nak tengok langit. Tingkap kalau zaman dulu boleh buka daun tingkap tengok ke langit. Sekarang contoh kan susah juga lah, susah juga. Melainkan apa, tak apalah. Ini cerita sedingan sahaja. Nak bagi tahu salah gunanya ayat mana, pangkal ayat 191 tu. Alladzina yazkuruna Allah. Puji Allah SWT. Siapa yang ingat kepada Allah berdiri, duduk dan berbaring ni? Ni ayat 190 ke atas tu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah. Siapa yang tengok langit dan bumi, tengok penciptaan Allah pada langit dan bumi, dia pun terasa, dia nampak tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang nampak? Ulul albab, iaitu orang-orang yang berakal, yang berfikir. Orang yang tak berfikir, dia tengok-tengok gitu je lah. Tidak nampak Tuhan, tidak nampak kekuasaan Allah. Hanya nampak makhluk sahaja. Gitu. Siapa orang-orang yang berakal? Siapa ulul albab? Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Iaitu orang yang menyebut dan mengingati Allah. Yazkuruna Allah, ingat kepada Allah. Ingat ni ada bentuk hati, ada bentuk lidah dan ada bentuk perbuatan. Zikir ni ada macam-macam bentuk. Sama ada mereka semasa berdiri, semasa duduk dan juga semasa berbaring. Jadi mereka ni, kalau
tidak merujuk apa yang Nabi SAW buat berdasarkan ayat ni, maka mereka kata bolehlah berzikir menari, lompat pun boleh, pusing-pusing boleh. Macam setengah orang kan, kalau macam ada sekarang ni budaya cakap sentuh macam ni. Sebab sebenarnya macam mana tu? Apa dia minta dalam maaf? mesej kan macam ada setengah orang lah kan nampak lah. Kalau apa-apa nak minta maaf, saya minta maaf dia buat macam ni. Masa dalam mesej apa-apa yang kalau kita ragu, masa ni tak boleh kan? tak mayuri buka ila ma la yaribuka. Itu prinsip hadis, iaitu tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Kalau benda tu macam menyerupai orang-orang yang bukan Islam, elakkanlah. Gitu je. Sekarang ni orang macam Islam, macam kawan-kawan lah. Kadang-kadang dia dalam WhatsApp kan, saya minta maaf tu dia buat tanda yang Eloknya elakkan. Eloknya kita boleh melarang dia dan kita kena tegur lah kan. Jangan buat macam tu. Elakkan supaya kita tidak menyerupai. Zikir dalam hati, gini, zikir ni, zikir ni dia ada banyak jenis. Satu, ingat kepada Allah di dalam hati. Ingat kepada Allah di dalam hati. Satu, sebut dengan lidah lah. Alhamdulillah. Kan? Apa zikir bila mendapat berita buruk? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa aqlif li khairan minha. Semalam dengar berita seorang sahabat, seorang kawan tak kenal kat luar, kenal dalam online je, tapi orang yang saleh insya-Allah. Dia bagi tahu dia ni hari ni lah, dia kata esok dia akan buat pembedahan tulang. Sebab lepas daripada kemalangan tulang dia retak. Dan dia jangka selepas pembedahan 6 bulan tak boleh berjalan. 6 bulan. Mungkin doktor wheelchair. Kita nak cakap mana kalau kita di tempat tu. Duduk dalam rumah je lah 6 bulan. Apa perkataan yang paling boleh menghiburkan orang macam tu? Jadi ada ayat Al-Quran kan? Doa ada ayat. Jadi zikir ni puan ada dalam bentuk hati. Hati ni macam mana zikir, macam mana hati? Kalau masa kita kalau kita contoh dalam hati. Kalau kita berada dalam katakanlah dalam bentuk suasana maksiat. Tengok benda yang tak elok lah contoh kan. Zikir, ingat kepada Allah dalam hati macam mana? Ingat tentang larangan Allah. Ingat Allah Maha melihat. Zikir. Ingat Allah Maha melihat. Ingat Allah Maha mengetahui. Tak jadi buat. Sebab ingat kepada Allah. Yang buat ni pasal dia tak ingat kepada Allah. Kan dia pasal tak ada CCTV, tak ada orang tengok, tak ada orang tahu. Tapi kalau zikir kepada Allah dalam hati, ingat bahawa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Boleh ke puan? Itu makna zikir di dalam hati. Ada dalam hati sahaja pun boleh zikir. Bukan zikir biasanya perbuatan berzikir. Kita panggil perbuatan berzikir itu zikir dengan lidah. Tapi zikir secara umumnya dia ada 3. Satu, makna zikir ayat 191 dalam bahasa Inggeris terjemahan dia apa? In English 191 surah Ali Imran. Cuba cari dalam handphone. Cuba cari sekejap. Alladzina yazkuruna Allah. Dia kadang-kadang kena speaking sikit-sikit baru lebih faham. Gitu. Terutamanya Kak Haji. Kan? Ayat 191 surah Ali Imran. Jumpa ke? Ini untuk menjawab persoalan puan. Pasal dia memang keliru. Zikir boleh ke dalam hati? Selama ni saya dengar zikir tu mesti dengan lidah kan? Gitu. Cuba cari dulu. 191 surah Ali Imran.
Tunjukkan kepada puan. Ada? Kan? Okey, macam tu. Alladzina yazkurunallah. Who remember Allah. Kan? Remember Allah ni in your heart, dengan lidah. Remember Allah ni boleh macam-macam. Remember Allah di dalam hati, remember Allah dengan lidah, dan remember Allah dengan perbuatan kita. Ya, zikir bahasa Arab. Asalnya bahasa Arab. Ingat tu. Remember Allah ni tak bolehlah satu saja. Dengan lidah sahaja. Ingatnya tidak. Sebut. Tak boleh. Apa dia? Mengingati Allah. Yazkurullah, orang-orang yang mengingati Allah. Mengingati Allah tu, tapi gitulah. Tapi kalau kita ni dalam bahasa kita, kalau sebut ingat tu dalam hati je lah kan. Macam mana boleh ingat dengan lidah? Tapi begitu. Zikir ni, remember Allah dan dalam hati, remember Allah dengan lidah dan remember Allah. Masuk waktu zuhur. Waktu zuhur sudah masuk. Pukul 1:30 tak semayang lagi. Pukul 2:30 tak semayang lagi. 3:30 tak semayang lagi. Pukul 4 tak semayang lagi. Kamu ni tak ingat Allah ke tak semayang lagi? Saya ingat Allah di dalam hati. Boleh? Bukan begitu cara. Remember Allah. Dalam tempat-tempat yang tertentu mesti kena praktikal, kena solat. Ataupun dalam hadis. Itu contohnya, remember Allah mesti dengan perbuatan. Dengan amal. Satu lagi contohnya berpuasa. Berpuasa ni kategori ingat Allah secara perbuatan lah. Kan sebab Allah berpuasa. Tapi dia ni bulan puasa, duduk tengok video-video Korea, apa-apa banyak sangat dia tengok video ni, video-video yang tak seronok apa. Dia tak ingat Allah di dalam hati. Yazkuruna, remember. Yazkuruna, those who remember. Zikir dalam bahasa Arab tu, zikir lah yazkuruna. Tapi maksud zikir tu, gini, dia tak boleh lah nak, dia bila istilah agama ni, dia tak boleh terjemah dengan satu perkataan juga. No, tak boleh. Macam solat kan, as-solat tu. Kita boleh kata, sembahyang. Tapi kalau dalam agama dia tak boleh sekadar sembahyang. As-solat tu, sembahyang tu apa dia? Ialah memperhambakan diri kepada Allah. Kan, dengan perbuatan tertentu, dengan perkataan tertentu, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sebab kalau kita letak solat, ada orang solat diri dengan mana? Pada sembahyang, contohnya. Sembahyang dah lagi, sembahyang dah dalam hati. Ajaran-ajaran menyelesaikan ini banyak. Jadi sebab tu dalam agama ni dia, itu hikmah diturunkan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia dalam dan luas. Macam juga zikir. Zikir maknanya mengingati Allah. Zikir ialah mengingati Allah. Mengingati Allah. Kena tulis sini. Mengingati Allah dengan cara yang diajarkan dengan cara yang diajarkan oleh
Nabi Muhammad SAW kena letak duduk ini yang ni. Supaya dia tak pergi ke lain. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sama ada zikir kita Allah. Sama ada ingat dengan jiwa, maksudnya di dalam hati. Sama ada ingat dengan jiwa atau ingat dalam hati. Yang kedua, ingat dengan lidah. Maknanya sebut. Yang ketiga, ingat dengan anggota amal. Kerjakan sesuatu. Kerja sesuatu tu satu perintah lah biasanya. Ingat kepada Allah. Ini mengingati Allah dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah zikir. Zikir ni supaya diterima oleh Allah. Syarat zikir diterima oleh Allah dia syarat umum dalam bab ikhlas dulu. Syarat. Bukan gitu. Syarat diterima zikir. Diterima zikir. Malah semua amalan sekali. Nombor satu, ikhlas. Nombor dua, ikut ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti kata pendeknya sunnah. Itu. Ini zikir. Zikir ni apa dia? Zikir tu mengingati Allah dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sama ada ingat dengan jiwa ataupun dalam hati. Dalam hati, fikiran. Yang kedua, ingat dengan lidah. Ingat dengan lidah maksudnya sebut. Tuntutan sebut. Tuntutan sebut. Tuntutan sebut ni yang nombor dua tu, yang ada dalam hadis yang jelas kena sebut, iaitu penghulu istighfar. Kalau kita buat salah, nak istighfar kepada Allah, yang paling utama, apa dia? Dalam hati macam mana? Kan? Kalau tak cukup. Dia kena sebut. Sebab Nabi kata, Sayyidul istighfar, kita kena sebut apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kalau kata ni, wa ana abduka, nak sebut mana dalam hati dia kan dia lagu-lagu lain. Kan bila sebut dalam hati benda tu tak boleh. Memang kena sebut doa. Membaca ayat Al-Quran. Zikir. Baca ayat Al-Quran adalah ingat. Baca ayat Al-Quran dengan penghayatan maknanya ingat zikir kepada Allah dengan lidah. Membaca ayat Al-Quran. Kena ikut cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ingat dengan jiwa, ya Allah. Ingat Allah Maha melihat. Nak ingat kepada Allah dengan jiwa kita kan macam mana? Kan? Allah tak suka benda dia. Kan? Allah suka benda ni. Allah marah. Allah Maha melihat. Ingatlah kan? Ingat. Fikir Allah sebagai Rabb kita. Allah sebagai ilah kita. Tak boleh fikir yang salah yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Duduk ingat Allah tu Muhammad tu Allah. Salah lah gitu jangan fikir. Syarat zikir diterima oleh Allah SWT ialah ikhlas. Yang kedua ikut ajaran sunnah ya. Lepas tu dari sudut lafaz. Yang tu ingat dengan jiwa tu biar kenalah dengan ajaran Nabi Muhammad kan. Kalau duk ingat tu, lepas tu Ustazah tak boleh terima lah kan. Maknanya sebab kita menghadapi soalan. Contoh, ingat Allah ada di mana-mana. Bukan semua orang fikir macam kita. Allah ada di mana-mana ni. Dia anggap Allah ada di mana-mana dah. Bawah meja. Dia maknanya dia cakap bawah meja. Dulu salah saya ingat Allah di mana-mana memang. Dia tunjuk kita. Bawah meja. Kata sudah lah. Saya tu salah tak berhenti nak sebut benda yang tidak ada dalam tas. Kalau tanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Macam tu. Allah bersemayam di atas arsy. Arsy kat mana? Orang tak nak fikir tu. Tak boleh.
fikir aras kat mana? Langit wujud dia kat mana? Tak boleh. Aras tu besar sangat. Saintis pun tak boleh nak beritahu. Kalau kita yang hitam di langit tanpa benda, tak boleh. Tak boleh. Itu hikmah dia, tak boleh hilang pandangan nas ni. Kemudian dari sudut sahih Muslim, dalam hadis sahih Muslim kan, itu memang ada hadis sahih Muslim, hadis jariah tu. Hadis jariah itu hamba perempuan tu kan, hamba perempuan kepada seorang sahabat. Jadi dia menyebabkan dia mengembala kambing tuan dia lah. Kemudian ada kambing dia yang dibahang binatang buas. Jadi tuan dia ni naik mabuk, dampang dia gitulah. Kemudian dia menyesal. Dia pun nak bebaskan lah sebab menyesal perempuan kan. Kita kebala lah tuan dia rasa bersalah. Kemudian dia tanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW suruh bawa dia mari sini. Nabi SAW tanya dia, maknanya test lah dia kan. Macam mana dia? Aina Allah? Dia jawab fisam di langit. Di mana Allah? Nabi tanya. Dia jawab fisam di langit. Kemudian dia tanya, mana anak? Aku ni siapa? Kamu utusan Allah. Nabi pun kata kepada sahabat tu, bebaskan dia orang yang beriman. Cakap simple gitu kan. Kita cakap dengan orang apa ni, orang macam orang baru masuk Islam lah kan. Maksudnya orang yang bukan orang kita, dia tahu usaha tu okey lah tu. Tak boleh dia cari mana siapa. Tak tanya banyak-banyak. Aina Allah. Puan tadi tanya apa? Kenapa Ustaz tak jawab itu maknanya pun kalau zikir pun sekalipun, zikir pun ikutlah yang Nabi Muhammad SAW. Kita kan beriman kepada Nabi itu, dia lah yang terbaik, kan, orang yang terbaik, dapat tempat yang tertinggi di dalam syurga. Hati Muhammadanil wasilah wal fadilah, kan, tempat yang tertinggi dalam syurga. Sayyidul Mursalin, ketua para rasul yang diutuskan. Jadi apa yang diajarkannya tu penting ke tak bagi kita yang kita nak buat lain tu? Kan yang kita belajar kan dalam hadis tu, kalimah yang disukai Alhamdulillah, Allah Akbar, La ilaha illallah, kan, subhanallah. Ikutlah mana-mana pun Nabi kata mana dulu pun. Tu kalimah lepas tu. Dan kalau kita nak Nabi Muhammad bagi tahu yang itu yang Allah suruh, dan apa kita nak potong-potong? Kenapa nak potong Allah, nak potong? Ikutlah yang dalam hadis tu. Kan, subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kenapa? Tak tahu, saya tak tahu kenapa nak potong, nak ambil yang lain. Sedangkan hadis yang sahih yang terakhir dalam Sahih Bukhari, dua kalimatani habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Dua kalimah yang sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman. Ingat-ingat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bila Nabi sebut dalam hadis dua kalimah yang disukai oleh Tuhan Ar-Rahman. Dalam surah An-Najm tadi ayat 3 dan 4 tadi, Nabi Muhammad tidak bercakap tentang agama mengikut kemahuan dia sendiri, tetapi apa yang diwahyukan kepadanya. Maka confirmlah yang itulah yang Allah suka. Dua kalimah yang disukai oleh Tuhan Ar-Rahman dengan disebut oleh lidah, berat dalam timbangan mizan. Apa? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya Ustazah, zikir dalam bulan Rejab pergi yang tu kan sahih, tinggi. Hadis yang terakhir dalam Sahih Bukhari, banyakkanlah yang tu. Selain daripada istighfar, selain daripada zikir pagi petang tu, budak habis lagi. Siapa habis dah hari ni? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Pada waktu jahal hari 100, lepas tu tambah dengan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. 10. Tak apa, tambah lagi. Jadi ingat dengan lidah ni sebut yang komplit yang Nabi ajar lah. Pasal rugilah kita ni. Ada nak tanya? Kalau tanyalah sebut Allah saja ni tak ada makna. Sekadar sebut. Tapi kita sebut sebagai seorang Muslim, subhanallah. Allah kita sebut sebagai pujian dan mengagungkan Allah. Baru jadi zikir.
Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Dia barulah dia boleh membersihkan hati. Kalau nak membersihkan jiwa, nak membersihkan hati, kena ikut cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita dengan Nabi Muhammad ni kena cuci hati kita dengan Nabi Muhammad. Cuci hati macam mana? Kita yakin Nabi Muhammad tu ajar yang terbaik. Kita anggap, kita sangka baik dengan Nabi Muhammad. Kalau kita nak buat benda lain yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad, maknanya kita tak bersihlah hati kita dengan Nabi Muhammad. Lepas tu nak cukup lagi, Nabi Muhammad ajarkan. Itulah cara mereka pun cakap kita. Macam mana? Ada soalan? Gitu. Jadi ingat dengan kata nak amal sesuatu, kerjakan sesuatu pun kena ikut cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Zikir dengan lidah, dengar tadi kan? Zikir dengan Allah. Jadi yang salah guna ayat tadi tu, kan zikir menari, maknanya masuk kategori yang ketiga lah. Kan masuk kategori ketiga. Dia bukan lagi sebut dengan lidah, tidak ikut ajaran Nabi Muhammad, buat pun tidak ikut ajaran Nabi Muhammad, nak zikir menari. Banyaklah, patutlah kelebihan juga kita dapat tahu lah. Kalau zaman dulu kita kena pergi ke tempat orang buat salah ni kan, sekarang masuklah handphone kita. Ada yang gini tau, maksudnya gini, depan kubur gitu. Ada yang pusing-pusing macam-macam jenis, tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi macam mana yang diajarkan? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ni masa alladzina yadhkuruna Allah, berdiri, qiyamah, bahasa berdiri, ingat kepada Allah ni. Ni dengan jiwa, dengan lidah. Dalam ayat 191 surah Al-Imran tu, secara berdiri, qiyamah wa qu'udan wa 'ala junubihim, berbaring. Lepas tu masa berdiri nak buat yang mana? Masa duduk buat macam mana? Semua itulah. Kiri sini semua tu. Tu. Masa kita berdiri, contohkan berdiri. Berdiri kat mana tu? Beratur kat bank. Contoh kan? Contoh ni berdiri. Lepas tu tengok orang. Dia main dengan kursi roda ke apa, contoh kan? Apa kita pun ingat. Kan? Inilah makhlukmu, gitu contoh dalam hati. Macam-macam yang Allah buat dah. Itu maksud dia, maksud kita macam mana? Ingat kepada Allah. Gitu. Macam tu. Ingat kepada Allah masa berdiri. Kalau dalam bentuk, itu dalam bentuk hati kan. Dalam bentuk dengan lidah macam mana? Berdiri ni termasuklah berjalan kan? Berdiri kan, berjalan berdiri. Sambil kunci pintu rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Gitu kan? Tu dengan lidah. Ingat dengan anggota semasa berdiri tu, yang dalam solat berdiri. Berdiri untuk solat. Gitu. Dengan perbuatan, berdiri perbuatan. Duduk begitu juga, berbaring pun begitu juga. Apa dia? Tak tahu Mahabharata apa dia? Mahabharata apa dia? Mahabharata apa dia? Mahabharata apa? Begini, dia masalah Mahabharata Barzanji ialah pujian yang melampau terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebab teks tu adalah teks yang dikarang. Karangan tu masalah sikit pasal dia ada daripada golongan yang agak melampau kepada Nabi Muhammad SAW. Marhaban tu selamat datang. Marhaban ni selamat datang, welcome. Dia nak welcome siapa? Dulu-dulu orang welcome Nabi Muhammad. Dulu kan, zaman dulu dia letak satu kerusi kosong, kemudian selawat dengan anggapan bahawa roh Nabi Muhammad ni. Tak tahu pula salah. Gitu kan? Dia sensitif sikit lah kalau dia, tapi begitulah. Kan teks dia tu lah, teks dia.
Daripada buat pertandingan benda tu baik buat pertandingan baca Quran, dengan baca surah ke gitu. Hiburan pun yang kena lah. Kalau hiburan tu, kalau kita tak sandarkan kepada agama, nak sandarkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW, tak boleh kalau sandar. Gitu lah. Lebih baik daripada buat padu salah lah. Lebih baik cari nasyid-nasyid yang lebih moden. Kalau nak berhibur, dia tidak melibatkan tidak melibatkan kepercayaan, dan dia memang dia akan datang dalam satu package yang lain pula. Saya contohkan, yang baca macam baca ayat kalimat. Kalau saya katakanlah saya nak jemput orang, saya buat surah Al-Kahfi Jumaat, boleh tak? Kan? Buatlah apa-apa surah pun boleh. So sama juga macam orang kata dia nak buat Yasin setiap hari Jumaat sebab dia nak kira istiqamah setiap hari Jumaat, dia nak baca Yasin. Boleh tak macam saya nak istiqamah baca Al-Kahfi setiap Jun datang. Macam gitu. Boleh tak kalau saya nak ajak macam tu? Boleh, nak ajak boleh. Yang penting niat tu. Niat kita nak menggalakkan ni. Boleh, masalah apa ni? Tak ada lah. Sebab ini macam contoh kalau orang kata surah Yasin tak boleh baca hari Jumaat kan. So, Kan tak boleh. saya kata Bukan, begini, bukan tak boleh. Bacalah surah mana-mana pun, hari apa-apa pun, ikut keselesaan masing-masing. Jadi jadi macam ni, sebab orang tua-tua dulu Yasin dia hafal mulut. Jadi kalau pergi masjid, dia nak tengok surah dah nampak. Jadi kalau masjid ni buat surah Al-Kahfi, dia pun gempar. Oh, kita nak baca betul hari ni. Adalah orang datang rumah Ustazah bagi tahu dulu. Dia cakap macam tu. Ni ustaz ni balik mana, di mana. Sebab dia dah berpuluh-puluh tahun baca Yasin. Lepas tu dia nak tengok surah lain. Gitu rasa dia. Gitu. Kita tak. Sehingga kan mungkin yang tak boleh, bukan kata tak boleh. Yang tak boleh tu macam ni. Dia buat apa pula surah Yasin juga. Kau nak baca surah Yasin? Seolah-olah benda tu memang tak boleh baca yang lain. Macam tu lah. Kita pun kata, apa pula tak boleh. Dia gitu. Dia ada level pemikiran sebenarnya. Gitu level pemikiran. Dia tak boleh nak baca. Tak boleh baca surah lain. Tak boleh. Ada palsu pun ada yang terlibat. Ada yang tidak sampai palsu tu, Yasin contoh Al-Quran tu ada palsu. Barangkali sebab tu lah. Dia seorang marhaban yang berganjang. Seorang suka jambu anak dia kan. Lepas dia adakan cara. Dia orang ni, dia tak tahu makna apa. Dia lakukan je. Saya datang dia. Saya ada nama juga. Saya kata dia dulu kat dulu. Tak tahu. Saya kita baca dia tak tahu makna dia. Gitu. Jadi kita pula kita tengok makna dia kan, konten dia kita nak sebut-sebut dia biarlah tahu mana apa kan. Jadi maknanya amalan suku jambu tu sepatutnya tak perlulah buat kan. Tapi orang muda sekarang ni kan anak sama nak baca suku jambu lah tahmid memang buat kan. Suku jambu potong-potong rambut tu macam mana? Itu memang sunnah. Cuma yang berendur, yang menghafal tu budaya tu. So biasanya orang kan ada macam-macam marhaban dengan betul itu dia tidak bersama Islam. Itulah dalam itulah yang ada cita-cita yang tidak benar tentang Rasulullah. Jadi bila kita orang dulu pasal dengan janji tu memang dia pegang tu macam benda tu memang 100% betul. Jadi bila kita mengajar, kita berkata yang tu kan ada ketika Nabi dilahirkan dikatakan Asyiyah datang kan, roh-roh para wanita demam sambut. Kita apa tu? Daripada mana cerita? Ada banyak yang macam tu ya. Ada rega-rega. Jadi benda tu dah dianggap sebagai, jadi kita nak terbalik itulah. Jadi kalau nak buat kena tapih dulu. Kalau nak buat juga, kalau tanya Ustazah, edit the text first.
Kalau tidak, kita akan sebut benda yang tidak benar terhadap Rasulullah SAW. Gitu. Teks. Teks. Tak apa, tak ada apa. Dia bukannya sunat kita buat benda tu. Yang sunatnya kita, apa ni, akikah tu bagi makan sunat. Kan akikah tu kita jamu orang tu memang sunat. Lepas tu cukur sunat. Cukur dengan akikah tu. Yang lain-lain tu, benda itu di bawah dalam buat ke? Saya tak pernah tengok. Saya tak pernah tengok. Saya tak minat kalau begini. Saya nak kata jadi malas ke macam sebab anak-anak pun tak tidur berendui belakang, tak jendui. Gitulah kan soalan. Jadi agama ni datang daripada wahyu. Memang niat hari ni memang nak ulang kajian ni. Agama kita ni datang daripada wahyu, sumber agama. Itulah sumber agama kita. Lepas tu barulah dia hadis sama dia hadis. Wahyu Al-Quran, lepas tu hadis. Dulu ni banyak kelas, banyak kali kita banyak kelas ulang yang ni nak habiskan beberapa siri. Al-Quran makna apa dia? Al-Quran, ta'rif Al-Quran, ta'rif hadis. Al-Quran tak apalah. Hadis apa dia hadis? Hadis ialah apa yang siapa tak tulis lagi kena tulis. Siapa yang bila tanya hadis teringat kan? Yang tak boleh jawab mulut lagi maknanya dia kena tulis pula apa yang hadis. Siapa yang datang hari ni kena dera pula. Tak belum hari dah Ustaz hari. Hadis ialah siapa nak ulang semula apa makna hadis, angkat tangan. Siapa nak ulang semula? Ustazah takut boring je, memang Ustazah rasa banyak kali ulang. Tapi kalau nak ulang balik. Tak kena mana ni. Keterangan di sini. Coba agama kita hadis, jadi kena tahu apa hadis. Hadis ialah apa yang disandarkan pada saya nak tambah hari ini dalam kurungan secara benar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ada satu perkataan, perbuatan, sifat, ataupun pengakuan. Baginda sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan dia lah kan. Baginda sallallahu. Hadis ialah apa yang disandarkan secara benar lah. Kalau disandarkan secara benar, dia kata Nabi kata, padahal Nabi tak kata, dia bukan hadis. Walaupun namanya hadis palsu, tapi sebenarnya dia bukan hadis lah. Jangan kata hadis palsu pun hadis juga. Ustazah Allah letihnya ya Allah. Sesuatu kita katakan hadis ni juga berdasarkan pada sunnah Nabi Muhammad lah. Apa dia macam mana? Ikut sunnah Nabi Muhammad lah kan. Nabi Muhammad kata aku temukan dua perkara. Iaitu Al-Quran dan sunnah. Dan kau tak akan tersesat selama-lamanya. Jadi maknanya hadis tu maksudnya sunnah lah. Okey, gini. Hadis tu kita ambil satu-satu. Hadis ni secara umumnya hadis ni. Sunnah ni adalah jalan. Sunnah ni adalah jalan. Kalau Allah ada dalam Al-Quran kata Syabili, sebenarnya
jalan Allah, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nak cari mana jalan Allah nak ikut kita? Kita nak ikut jalan Allah tu, nak ikut jalan mana? Jalan mana? Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan mana? Nak cari mana jalan tu? Macam mana kita nak cari jalan yang lurus? Cuba buang buka ayat. Nak kenakan hadis. Tak salin dah belakang hadis ni. Hadis penuh tu. Dah salin semua? Salin dah. Salin dah. Salin dah tak apa. Yang tadi tu. Ni, tengok surah Yusuf. Surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 108. Muka surat 248. Ayat-ayat terakhir lah ni. 108 surah Yusuf. Surah Yusuf. Muka surat 248. Jumpa? 248. Ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, qul hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku seru manusia. Menyeru manusia umumnya kepada agama Allah. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah inilah jalan agamaku. Sabili itu maknanya jalan agamaku, jalanku. Say, this is my way. I call people to Allah with full perception, both I and my followers. Hadis tadi. Untuk sunnah, beza hadis dengan sunnah. Beza hadis dengan sunnah. Macam dekat-dekatkan hadis dengan sunnah yang mana satu? Hadis yang tadi kena ingat dulu hadis baru nak bagi tahu sunnah. Dah ingat hadis tak baru bagi tahu tentang sunnah. Ingat ada hadis tadi. Hadis apa dia tadi? Sebelum dia bercampur aduk. Agak tepung dulu baru tambah telur. Hadis ialah apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Sama ada perkataan, perbuatan, sifat ataupun pengakuan Nabi SAW. Jadi maknanya hadis ni kita kata Nabi Muhammad kata. Nabi Muhammad buat. Rambut Nabi Muhammad, selipar Nabi Muhammad. Apa yang disandarkan kepada Nabi? Selipar Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad buat. Kita sandarkan kepada Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad diam. Bila tengok sahabat-sahabat buat, Nabi Muhammad diam. Diam tu pengakuan lah tu. Kita sandarkan dia diam ke, dia buat, dia bercakap ke, itulah hadis satu. Hadis ni dia kena sandarkan secara benar. Kalau tak, dia tak boleh disandarkan secara tidak benar. Dia masuk al-kabair dalam kategori dosa-dosa besar. Sebenarnya buat dosa besar, guna haram. Menyandarkan sesuatu yang tidak benar kepada Nabi Muhammad SAW adalah dosa besar. Bulan haram dilarang kita menzalimi diri sendiri. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu zalimi diri kamu sendiri padanya, pada bulan-bulan haram. Bulan Rejab ni bulan haram.
Gitu. Jadi this is my way, kul hadhihi sabili. Siapa orang putih sini? Orang putih Melaka ni. Kalau Melayu tak berapa faham. I call people to Allah with full perception, both I and my followers. Gitu. This is my way. Qul hadhihi sabili. As-sunnah itu ialah jalan yang diterusi. Sunnah, as-sunnah ialah jalan yang ditelusuri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, qul hadhihi sabili. Jalan yang ditelusuri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ditelusuri betul lah kan? Yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita Ada ilallah. Jadi sampai kepada Allah. Saya apa tadi? Ada kan? Tak apalah. Jadi kalau bahasa lain-lain sikit tak ada masalah. As-sunnah ialah jalan yang ditelusuri oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nak tahu mana, jalan mana? Kalau kita kata itu kan ayat tadi kan, maksud kita kena ikut jalan Nabi Muhammad lah kan? Jalan yang lurus tu jalan Nabi Muhammad lah. Nak ikut siapa jalan yang lurus? Nabi Muhammad yang tunjuk kepada kita jalan yang lurus. Jalan yang ditelusuri oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang ni masalah dia, kita duduk sini, mana jalan yang mana jalan Nabi Muhammad yang mana? Nak ikut mana? Kita ingat kan? Dia kata apa? Nampak jalan dia. Gitu. Kalau ada palsu, macam mana? Ada palsu. Perjalanan lain lah jadi. Sebab itu, maka Allah alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu ancaman Allah kepada orang yang berdusta atas nama Nabi tu. Siapa yang berdusta kat atas tu dengan sengaja, siap sedia untuk ambil tempat dalam neraka. Pasal apa? Pasal dia mengaburi. Yang betul. Gitu. Dan itu syarat-syarat dia ada. Syarat-syarat dia. Dia syarat-syarat dia. Ingat lagi tak? Hadis tu macam orang perumpamaan saja. Kalau ni tak ada lagi, tak mana-mana tak ada. Saya buat perumpamaan tu sampai kau faham. Ayuh nak faham kan? Sahih tu makna hasan tu. Perumpamaan macam orang. Sahih tu macam orang sehat TikTok. Macam tu angkasawan ke Zafar. Macam Zafar tu kan TikTok. Kalau macam ustazah tak kena orang tak terima. Asal tak terima ustazah. Sehat juga tapi tidak TikTok. Kan Hasan. Dari situ Hasan tu tu sikit lah. Di kalangan yang TikTok tu pun dia ada kategori dia juga. Sampai tu. Itu kategori juga. Ada boleh pergi angkasa, ada tak boleh. Gitu. Itu hadis memang gitu. Hasan, sahih. Hasan tu boleh lah. Macam kita ni lah. Yang ta'in di mana? Yang ta'in tu yang worded. Tahu worded? Apa dia worded? Macam doktor lah, doktor luar duduk dalam ward. Duduk dalam ward. Luar negara dengan doktor. Hadis-hadis yang ta'in ni hadis-hadis yang duduk dalam ward sekarang ni. Dalam ward tu dia ada macam-macam kan. Dia ada yang kena seming kaki, kena gantung kaki, tak boleh keluar mana-mana. Ada yang gimari, dia ambil makan kan soalnya. Kan, dia sakit yang lain. Ada yang duk tunggu nak keluar kan, tunggu resip lagi. Macam-macam. Tapi dalam wak, Allah panggil. Gitu. Jadi banyak jenis yang dhaif ni. Yang syadid dhaif, maknanya yang sangat dhaif ni macam orang dalam ICU. Sangat dhaif. Sangat dhaif ni dalam ICU. Sebab tu yang sangat dhaif dengan yang sangat dhaif. Satu lagi yang palsu. Yang palsu ni mati dah. Yang palsu ni tak boleh duduk, dia tak boleh duduk pegang dalam wad. Jangan dipelihara di dalam wad. Sebab apa? Sebab dia membusuk. Dia tak boleh, dia kena tanam. Ini hadis palsu. Yang sangat lemah ni umpama saja. Jangan kata Ustazah mungkin dia sihat. Tak boleh dah pasal dia tu bukan orang. Dia hanya sangat dhaif. Dia umpama Aisyah ni orang tahu cara dah dia. Tak boleh bawa mesyuarat. Apa nanti kita buat video call dengan orang duduk dalam ICU. Tak boleh.
Gitu kan. Sangat daif ni biasanya tak ada lah dalam kitab-kitab yang besar-besar ni, Bengkok tu, tak ada. Yang ada banyak ni, yang palsu dengan ni dua belakang ni, dalam buku Tazkirah, kitab Tazkirah. Sebab kalau ulama yang fake ni, biasanya dia ulama juga dalam bidang hadis. Macam Imam Syafi'i ke. Tapi kat bawah-bawah dia tu pula banyak kan. Yang kata dalam mazhab Syafi'i dengan Syafi'i sendiri lain pula. Gitu kan yang dua ni. Gitu. Kalau yang dhaif ni, dia ada syarat-syarat dia. Yang dua tu tak ada syarat apa dah, tak boleh terima. Sebab tu yang kontroversi tu kan, yang sapu muka tu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada yang sapu muka tu adalah kategori keempat ni, ICU. ICU. Kalau mazhab juga, mazhab Syafi'i, mazhab itu sebenarnya acceptable juga. Acceptable. Cuma kalau para ulama ni dia macam gini. Macam gini. Kalau kita tengok dia orang ni, kalau kita tengok di Arab Saudi ke, ulama-ulama yang lebih kuat hadis ni, dia accept semua, tapi dia tengok mana yang paling tepat. Sebab kadang-kadang dalam mazhab Syafi'i yang paling tepat. Kadang-kadang dalam bab A, mazhab Hanafi paling tepat. Dalam masalah C, kadang-kadang dalam mazhab Hambali paling tepat. Dia kira gitu. Dia kira gitu. Itu bagi perbincangan ilmu lah. Macam waktu contoh dia pilih kan. Orang kata boleh tidak mazhab. Bukan kata dia tidak bermazhab secara total. Cuma dia kata, baik kita tengok rujukan semula kan. Nanti paling tepat. Tapi boleh ke lah tidak. Sebab macam yang Iran tu gitu contoh dia, betul lah. Macam Iran tak sunni kan. Mana satu? Syiah yang Syiah. Syiah dah kan. Dia macam sunni kan. Macam mana kalau Iran tu? Syiah tu dia bukan mazhab. Dia bukan mazhab. Memang besok ni macam mana? Kategori apa? Dia kira. Dia apa? Tapi dia buat masalah kan? Ada yang tak masalah, ada masalah. Dia tak masalah. Dia lebih kepada penyelewengan lah. Misalnya penyelewengan tu ada Syiah ni. Dia bukan macam mazhab Hanafi. Tak boleh kata mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Syiah. Tak boleh dimasukkan di duduk bahagian lain. Dia masuk dalam kategori firqah. Dia masuk dalam kategori firqah. Firqah ni kumpulan kan umat Nabi Muhammad terbagi kepada 73 golongan kan. Dia masuk dalam kategori itu. Sebab dia ada banyak. Yang apa ni, isu-isu di Syria, di Yaman, semua kan melibatkan Syiah semua tu. Jadi kalau mereka dia tak sama. Contohnya Syiah, dia basuh kaki, dia ambil wuduk, dia tak basuh kaki. Dia sapu kaki. Tak semua mazhab lain basuh kaki, mazhab Hanafi, Hambali semua basuh kaki sampai pukul lali sebab ayat tu jelas dalam Al-Quran. Hadis jelas. Kalau dia follow macam tu, dia salah, dia dah macam salah ayat tadi kan. Salah faham ayat tadi. Sebab tu dia bukan mazhab, dia firqah, kumpulan yang tak boleh kita ikut. Banyak dah punya review. Salah guna nas. Iran, ikut Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi ni terima semua kan? Diterima semua. Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata apa? Dengan boleh. Sebelah tengah orang dengan boleh. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni diterimakan di negara kita ni. Di mana-mana pun majoriti menerimanya sebagai ulama contemporary. Dia kata apa? Tentang Syekh Muhammad Abdul Wahab. Yang orang kata duk Wahabi semua tu. Tu pada dia Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengambil dia tu, letak dalam kitab buku dia, cari Fiqh Al-Awlawiyah. Perempuan cari ni. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni banyak buku fiqh dia buat. Dia memang ulama dan bidang fiqh. Salah satu Fiqh Al-Awlawiyah. Dia nak kata fake FAKA ni.
Ni fi'al awliyah. Cari kedai buku mana-mana online pun pelanaran. Banyak ni. Satu sebab dalam fi'al awliyah, bahkan sekali itu ada tokoh-tokoh pembaharuan dalam dunia Islam. Nombor satu dia letak siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Arab Saudi. Tak apa, sebab dia telah membanteras kemungkaran bid'ah khurafat yang banyak ketika itu. Itulah sumbangan dia. Orang marah sangat kepada dia sebab apa? Sebab dia orang bina kubur, bangunan atas kubur dia putus. Orang tuduh dia tak bagi umat Islam berselawat. Dia bukan tak bagi berselawat. Dia banteras selawat yang melampau tu. Yang puja Nabi Muhammad, yang menuhankan Nabi Muhammad, gitu. Yang panggil Nabi Muhammad mari tolong. Kan kita disuruh seru. Hati dibantah semua itu dah fitnah tu banyak. Kata Yusuf Qaradawi, cubalah cari buku tak percaya kepada Ustazah, baca sendiri. Chapter yang terakhir itu. Itu dah satu. Satu lagi fake. Kali doktor. Fake ad-daulah. Dia dah sepuluh kali juga pada agama juga fake ad-daulah. Fake ad-daulah ni fake kenegaraan. Atas tu fake awliyah, fake keutamaan. Kita ni mana yang lebih utama? Dalam hidup kita ni mana lebih utama? Tengok boleh. Lepas tu fake daulah tu fake kenegaraan. Dalam tu dia sebut Iran bukan negara Islam. Iran bukan negara Islam, tetapi negara Syiah. Buat masa sekarang, buat masa sekarang. Dulunya dia negara Islam. Dulu ramai ulama-ulama yang datang daripada Iran dulu. Tapi sekarang tidak lagi. Sebab itulah yang nak tu sama. Hadis palsu ni kalau ikut pengajian hadis kita, golongan yang paling banyak berdusta tanaman Nabi SAW ialah golongan Syiah. Sebab tu bila datang WhatsApp kita tengok, banyaknya yang tu daripada Syiah, yang ni daripada Syiah. Banyak. Dia memang banyak berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Sebab dia ada buku, kitab dia tak pakai Sahih Muslim. Sahih Muslim kita hadis dia kita hadis sendiri. Gitu. Begitulah perempuan. Kata? Iran ni kita mesti melawat Iran. Tengok. Kalau tanya saya nak tengok dulu hadis tu macam mana. Sebab kita tak tahu kan. Macam kalau tanya macam tu secara umumnya kita nak tengok dulu hadis tu macam mana, siapa ulama tu, kita nak tengok dulu. Memanglah lain-lain. Lepas tu kita tengok macam ya, buat sementara tu mana kita ikutlah yang mana kita percaya tu lah. Allah mahdini WhatsApp dia ni. Gitu. Alhamdulillah saya buat ni. Sebab itulah memanglah nak tu, tapi kita padanya daripada wahyu. Jadi hari ini ulangannya 4 tahun. Bawa tak masuk lagi. Jadi agama kita ni datang daripada sini kan. Sebab tu kita nak tengok solat kan, solat di dalam ni. Budaya-budaya ni tu ada macam yang sunat, yang wajib, mesti datang daripada sini. Tak lari lain. Yang berbeza di kalangan ulama tu beza sikit-sikit sahaja. Biasanya mungkin dalam bentuk budaya. Macam kita pakai tudung kan. Wajiblah tutup aurat orang perempuan. Tapi ada orang macam tutup aurat dalam solat kan. Dalam solat. Kita pergi ke Mekah macam-macam. Ada. Kalau India dia pakai gini je. Daripada India kan. Malaysia dengan Indonesia pakai telefon solat. Yang lain kalau pakai Azerbaijan semua pakai macam ni je. Yang pentingnya menutup. You nak triangle square je ke square tu dah square tak kan. Pada asalkan ditutup. Okay, wallahu a'lam. Segala yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada diri kita sendiri. Kita akhiri dengan tasbih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa yang tak dapat ni? Ada masing-masing saya nak ulang yang ni. Siapa yang belum dapat? Yang lain-lain tu nanti lagi. Yang ni sebagai panduan ya, panduan. Nanti saya akan terangkan nanti. Sebagai panduan lah basic perbincangan tentang solat bersama. Ada lagi? Ada kita buka nanti dia bawa. Saya bawa sikit.